Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat malam semua. Test. Cek. Sound check. Apa khabar? Sekiranya anda dengar suara saya, sila bantu saya dengan respon dengan tekan love. Sebab kita nak bezakan antara orang yang support, kawan-kawan yang support ni selalunya dia tekan like. So kita nak membezakan dengan tekan love. Ada seorang dah live. Siapa ya? Oh ya. Okay. Dan ya, jam 9 kita akan start. Jam 9. Dan saya dah kembali. Maaf. Oh, ada dengar suara. Ada dengar. Alhamdulillah. Kalau anda semua dah makan, sudah dinner, saya harap semua sudah dinner lah ya. Di samping kesibukan kita bekerja dan juga menghadapi situasi COVID-19 sekarang ni, saya harap semua dah makan. Oh, sudah ada 15 orang. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Tuan Zaki idola. Siapa kat sini yang tak kenal Tuan Zaki? Sila komen. Bersemangat Wak. Sudah makan bosku. Mungkin nak kenakan naikkan sikit. Baju raya tahun ni, baju raya bukan tahun ni, tahun lepas. Tahun ni belum raya lagi. Waalaikumsalam Rumzi. Apa khabar? Tuan Zudan, katanya projek ni belum jalan lagi ni. Esok kita keep in touch ya. Bang Sahalan ada, kabari. Lokman. Apa khabar? Macam mana StreamYard? So far is my first choice nampaknya tahun ni. Sedang berfikir-fikir nak dapatkan Pro. Tengah fikir pasal $240 setahun tu. Dia tak boleh beli monthly. Kalau Zoom boleh beli monthly. So far puas hatilah sebab dia ada macam-macam benda tau kan. Contohnya macam ni kan. Boleh tunjuk kat situ. Itu yang bestnya tu. Itu penting tu untuk iklan tu. Dekat XSplit boleh sebenarnya buat, cuma dia tak semudah ini. So I think this will become my official apps lah untuk apa namanya? Untuk FB Live. Right. Okay. Boleh komen anda semua datang daripada negeri mana ya? Abang Sahalan kita tahu datang daripada negeri Mersing, kita tahu. Yang lain itulah boleh buat iklan. Kan best kan? Cuma kita tak nak tunjuk dia all the time lah sebab dia akan distract daripada actual lesson. Kita ni objektif pertamanya lesson. Objektif nombor 2-nya menjual. Sebab kalau orang tak belajar apa-apa, itu ruginya lagi banyak daripada tak ni. Tak apa namanya? Daripada tak menjual. Orang datang sia-sia. Sesungguhnya kita ni nak mengikut surah Al-As. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali mereka yang berpesan-pesan ke arah kebaikan.
Ini kita punya ni. Kita punya objektif Safety Man Night Class. Oh, daripada Sabah. Ya, Ika. Ika ada lagi. Terima kasih, Ika. Daripada Papua Sebelah Skandinavia. Ini keturunan Jack Sparrow ke ni? Will Turner. Allah Akbar. Tuan Khalid rupanya nama punya manja boy. Long time no see Tuan Khalid. Kita dah lama tak ngeteh. Nak ngeteh pun macam mana kan time PKP ni. Right. Kota Tinggi clear. Ya Lin, how are you? Ya, daripada UTM, Alhamdulillah. Ada, tiba-tiba dah ditinggalkan ada orang buat muka marah lah. Kenapa dia marah tu? Ya. Dia sambil beramah mesra sebelum start ni, dia jangan sampai sampai terleka. Okey, baik. Begini. So saya rasa kita akan Arif. Hello Arif, how are you? Nampak biji mata je. Okey. Baik. Okey, sebelum nak mula kita akan mulakan dengan promosi dulu. Promosi. Macam mana nak share? Kita kena tunjuk ni. Lepas tu dia ada share screen kan? Dia ada share screen. Lepas tu application window dan kita akan tunjuk ini. Baik. So kita nak promosi kepada sahabat semua program Combat siri kedua akan dijalankan pada hari esok. Session 1 telah jalan pada 28 Januari yang lepas dan sekarang kita akan buat sesi nombor 2. So yang telah datang contohnya Tuan Zaki Tumijan, dia dah datang. So Alhamdulillah dapat feedback yang baik. Terima kasih daripada peserta-peserta yang datang. Oh Ika pun datang juga kan, dengan Tuan Nohizam. So kali ini kita buat malam pula. Pukul 9 malam sampai 10.30. Esok malam lah. Sebab kita nak buat kelas ni supaya ianya mesra safety practitioner. So maksudnya dia boleh kita mencari masa yang sesuai, yang lapang lah untuk belajar ni kan. So kepada yang nak join, sila. Saya tak letakkan linknya. Nanti saya letakkan linknya dekat ruang description. Okay, baik. So kita akan bermula dengan kita punya program malam ini. Baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih atas sokongan anda yang sudi datang ke program Safety Man Night Class. Safety Man Night Class adalah satu program perkongsian kecil-kecilan oleh orang yang kecil, iaitu Coach Azhan Safety Man, iaitu diri saya sendiri. Dan juga saya kadang-kadang menjemput rakan-rakan lain yang confident, yang mempunyai keinginan yang sama dengan saya, suka nak berkongsi, sebab ilmu ni lebih banyak kita kongsikan, lebih banyak kita dapat. Itu dia punya rahsianya kenapa orang bagi benda-benda ni free dan bukannya di-charge. Ada masanya kita charge, ada masanya kita bagi free. Sebab tak ada ruginya buat dua-dua. Yang satu dapat duit, yang lagi satu dapat kawan-kawan. Setuju ke setuju? Cik komen, setuju tak? Nama tu macam kenal lah Musdi Latif tu. Anak kepada Tuan Musdi Okay. Tuan Rusdan pun ada. Welcome. Baik. So malam ini kita akan berbicara, saya akan kongsikan kepada anda tentang buat behavior profiling. Okay. Kenapa saya nak kongsikan benda ni? Sebab saya tengok ada ramai lah yang komplain tentang tentang management, tentang pekerja,
tempat kerjanya jadi makin susah. So saya rasa saya kena kongsikan kepada anda ilmu ni. Okay, so ilmu ni, behavior profiling ni saya belajar daripada amalan saya sebagai NLP practitioner, Neuro Linguistic Programming practitioner. Okay, so saya adalah certified Neuro Linguistic Programming practitioner oleh NFNLP daripada Amerika. Okay, jadi sebahagian daripada basic skill yang kami ada sebagai NLP practitioner ialah buat behavior profiling. Kenapa? Sebab bila kami nak membantu orang tu, contohnya macam anda sekarang dah sukses, dah ada green book, dah ada motor besar, dah ada kereta besar, lepas tu anda nak jadi lebih excellent lagi, contohnya anda nak pergi ke UK untuk kerja kat sana, atau pergi ke Scotland, atau pergi ke Skandinavia, kampungnya Zaki Tumijan, nak pergi kerja kat sana sebab kita dah bosan dengan duit ringgit Malaysia kan, tapi hati rasa tak confident. So behavior profiling adalah satu skill asas untuk kami berkomunikasi dengan orang-orang macam ni. Ini belum cerita yang nak bunuh diri, yang nak bunuh orang, itu pun sama. Semuanya sama. Ianya start dengan behavior profiling. Nak tanya, antara anda semua ni berapa ramai yang pernah dengar pasal Neuro Linguistics Programming ataupun NLP? Berapa ramai? Kalau pernah dengar, tulis dekat bahagian komen pernah. Kalau tak pernah dengar, tulis X, huruf X. Dia mudah sahaja. Itu je. Sebab saya nak tahu berapa ramai yang aware tentang kewujudan Neuro Linguistics Programming. Sebab dia dah wujud dah lama tau. Sebab dia sampai ke tahap Tun Mahathir. Sebenarnya semasa beliau jadi Perdana Menteri Malaysia, beliau belajar NLP. Okay? Oh, Alhamdulillah, ramai yang pernah dengar. Lin sebenarnya dia bukan pernah, dia dah belajar dah. Oh, Tuan Rusdan belum, Lokman belum. Oh, Fatihah pernah dengar. Okay. Amiwan, ada tak NLP practitioner kat dalam ni? Nak tahu juga. Sebab NLP akan attract another NLP. Dia selalunya macam tu. So far yang dekat kalangan OSH practitioner, antara NLP practitioner, Cikgu Aziz, dia mengamalkan NLP. Yang lain, siapa lagi? Tuan Fakrul, saya tak sure, mungkin saya tak sure, tapi saya rasa dia praktis, Tuan Fakrul Anwar. Okay. Yang lain siapa yang lain, ada seorang sahabat dekat Nogori, saya tak ingat siapa namanya. Izwan nama dia, ke Irwan. Dia pun certified NLP practitioner. Okay, baik. Okay, NLP tu apa? Neuro is tentang about our mind. Ianya tentang bagaimana kita berfikir dan bagaimana otak orang yang kita nak bercakap tu berfikir. So dalam OSH ni saya kecilkan skopnya kepada management dan juga pekerja. Boleh so macam mana minda kita berfikir dan macam mana minda mereka berfikir, dan supaya kita boleh cari cara supaya kita boleh influence cara dia berfikir. Itu ialah neuro. Linguistics pula adalah tentang bahasa, tentang komunikasi. Manusia berkomunikasi berapa caranya? Berapa caranya? Kita ada dua cara, betul? Yang pertama ialah verbal, kita bercakap, dan kemudian cara yang kedua ialah non-verbal. Kita menggunakan bahasa badan kita. Okay? Jadi ianya tentang menggunakan kedua-duanya supaya bila kita bertutur itu, mesej yang kita nak sampaikan itu sampai.
Sebab dalam communication, it is easier to miscommunicate than communicate. Setuju? Dan benda ni berlaku even dengan laki bini pun. Kita ni dah menikah dekat 5 tahun, 18 tahun, tapi ada banyak masanya bila kita bercakap tu pasangan kita tu macam tak faham-faham apa yang kita nak sampaikan. Betul tak? Betul tak? Ada tak kat sini isteri-isteri yang mengalami masalah tu dengan husband belaka? Ada tak? Ada tak? Tulis kat ni kat ruangan komen. Ada. Okey. Dan kemudian programming. Programming ni ataupun daripada sudut kejiwaan. So kami daripada NFNLP ni kami melihat programming ni dari sudut jiwa kita. Yang mana jiwa kita ni kita boleh bentuk dia mengikut macam mana yang kita nak. Okay? Alright? Boleh? So itu basicnya, Neuro-linguistic programming. So itu basic kepada apa yang nak kita pelajari malam ni. Baik. Manusia berfikir menggunakan akal dan kemudian membuat pilihan menggunakan hati. Betul? Betul ke tak betul? Saya ulang sekali lagi. Manusia berfikir menggunakan akal dan kemudian membuat pilihan, membuat keputusan menggunakan hati. Betul tak? Betul tak? Cek komen. Fikirkan. Saya bagi anda masa 30 second untuk fikirkan statement tu. Kita berfikir menggunakan akal dan kemudian kita membuat keputusan menggunakan hati. Cek komen. Anda setuju ataupun tidak dengan statement tu? Setuju ke tidak? Benda-benda ni deep. So kepada yang apa nama, yang banyak berfikir, welcome to NLP world. Macam betul kata Siti Hawa. Ya. Okey. Orang lain? Lin, betul tak? Sila mohon feedback anda. Zaman sekarang ada yang fikir ikut sedap hati yang transmit kepada jari je, coach. Okey, baik. Okey. Dia macam ni. So sebab itu kita orang Melayu, kita ada satu pepatah yang mengatakan usah berdoa ketika marah. Usah membuat pilihan ketika gembira. So sebab itu antara kaitannya, sebab bila kita emosi kita terlalu tinggi, maka kita tend untuk buat keputusan yang tak tepat. Okay. Statement yang seterusnya ialah manusia belajar melalui deria. Manusia ada berapa deria? Para pengamal safety practitioner sekalian, saya nak tanya, manusia ada berapa deria ya? Nak tanya? Tolong tuliskan kat ruangan komen. Manusia mempunyai berapa deria? Berapa deria? 5. Terima kasih. 5. Okey, terima kasih. Okey. So dari sudut kami sebagai NLP practitioner, kita panggil dia 5+1. Yang Tuan Khalid tulis kat situ, bad boy tu dia tulis six sense, that's it lah. Itulah dia. So diri kita apa? Kita ada diri melihat, kita ada diri mendengar, kita ada diri menghidu, kita ada diri merasa, dan kemudian kita ada diri sentuhan. Betul? So 1, 2, 3, 4, 5. Dan kemudian yang six sense tu, tu yang biasanya orang perempuan paling kuat lah. Okay, betul? So manusia mendapat proses menerima maklumatnya melalui diri kita. Kita melihat pekerja tengah kerja,
pakai tangga yang keadaannya tak elok. Keadaan yang rosak lah, tangga yang rosak, betul. So kita melihat gunakan mata, proses gunakan minda, dan kemudian buat keputusan gunakan hati, betul. Baik. Dan kemudian dekat dunia ni, kebanyakan kita manusia ni, kita menggunakan 3 sahaja deria yang paling kuat. Iaitu yang pertama visual, yang kedua ialah auditory, dan kemudian yang ketiga ialah kinestetik. Itu ialah kita belajar melalui perbuatan. Kan ada kan antara pekerja-pekerja bila kita buat briefing kan, dia kata, "Cik, kena buat praktikal lah cik, baru faham." Itu orang kinestetik lah tu. Okay, baik. So, ketiga-tiga deria ni, orang-orang ni, dia mempunyai behavior yang unik mengikut deria mereka yang kuat. Dia ada behavior yang unik. Ini melalui pemerhatian oleh ahli psikologi, ahli psikoterapis dan juga NLP practitioner. Ini dia mempunyai ciri-ciri ini. So, saya minta semasa saya bagi ciri-cirinya tu, anda komen dekat tu. Kena tak dengan anda? Kena tak? Okey, baik. Yang pertama ialah orang yang visual. Orang yang visual maksudnya dia menggunakan matanya lebih berbanding dengan deria-deria yang lain. Orang yang visual ni kan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia kalau berpakaian dia akan pakai sesuatu yang shining. Kalau orang perempuan dia akan ada brush. Ini bukan brush lah, ini butang lah. Dia ada sesuatu yang shining, sesuatu yang bersinar. Dan kalau orang lelaki, especially safety practitioner, biasanya saya akan assess mereka melalui rambut. Kalau safety practitioner yang visual, yang lelaki, dia akan sikat rambutnya dengan rapi. Itu visual. Dan kemudian orang visual, bila dia bercakap dengan cepat. Dia bercakap dengan laju. Dia cakap seolah-olah sekali cakap tu, kalau boleh 10 kata-kata terus keluar bila dia bercakap tu. Dan kemudian bila dia bercakap, dia akan bercakap dengan tangan-tangannya. Tangan-tangannya tu dia menulis apa yang dia cakap. Contohnya kan, abang dah sampai dekat roundabout tu, belok kanan. Dan kemudian go straight. Lepas tu sampai dekat traffic light, abang belok kiri. Itu ialah orang yang visual. Orang yang visual, dia kalau buka laptop dia ni kan, dia akan buka banyak program. Mula-mula dia buka email. Dan lepas buka email, dia akan buka Excel, buka Words. Lepas buka Words, dia buka PowerPoint. Lepas tu dia buka Chrome. Lepas tu dia buka apa lagi. Banyaklah. Dan kalau dia buka satu je, contohnya Chrome, tab dia banyak gila dekat atas tu, bersusun. Ada tak orang visual kat dalam ni? Ada tak? Okey. Kalau ada, tolong tulis kat situ. Ada. Orang visual, kalau dia jadi leader, ini yang selalu orang panggil dia sebagai visionary leaders. Baru cerita kena mereka ni kalau leader dipanggil visionary leaders. Sebab apa? Contohlah baru kita ceritakan KPI kita tahun ni, kita nak achieve risk assessment kita nak settle 10 risk assessment mesti settle setiap department. Orang ni dengar je KPI tu, dia dah start plan dah. So bulan Januari buat macam ni, buat Februari buat macam ni, bulan ini buat macam ni, lepas tu kita bagi hadiah, lepas tu kita buat lagi training, panggil Azhar, panjang semua sekali dia dah settle.
Kalau aktiviti lain contoh macam, jom kita buat potluck Jumaat ni. Hari ni baru Isnin ni. Esok, jangan esok. Petang ni, cerita masa lunch. Petang ni dia dah keluar dah dia punya senarai tu. Awak bawa appetizer, awak bawa cawan, awak bawa sudu, semua sekali dia dah susun. Ini adalah kualiti dan juga behavior orang visual. Dan orang visual ni, kalau dibagi kerja, dia buat terus. Contoh, tolong pergi buat inspection, boleh. Terus angkat buntut, jalan terus. Zoom, pergi ke sana. Ini orang visual. Ni bagusnya orang visual. Dia kalau kita nak bagi input kepada dia, dia sukakan data berbentuk gambar. Dia sukakan data yang berbentuk carta. Anda kalau hantar monthly report, kalau anda hantar weekly report, tulisan aja dia akan kata please send me charts, please send me pictures, bagi dia foto. Dan kalau bagi dia foto, bagi dia gambar yang high definition, yang crazy gila. Ni contoh macam skrin saya sekarang ni, dia punya gambar dia tak elok, dia orang visual ni dia sakit mata. Aduh Cik Azhar ni apa pasal pula lah coach, asal gambar teruk sangat ni. Dia akan sakit mata. Okay. Dan kemudian masalah dengan orang visual ialah dia punya focus span is very very short. Shortnya macam mana? Kita tengah meeting tentang accident. Kita tengah meeting dengan accident, baru kita tengah nak explain apa yang berlaku, tiba-tiba keluar soalan. Sorry I nak tanya, hari tu kan you kata you nak hantar report, dan report tu mana Dia tukar topik. Sebab benda tu terlintas kat kepala dia. So orang visual ni kita nak kena sabar, kita nak dia realize yang dia ni ada isu tu, short span. Setuju, tak boleh fokus lama-lama. Kalau dia tengok YouTube kan, tuan-tuan dan perempuan sekalian, dia tengok YouTube, kalau dia tengok satu movie tu, dia tengok pangkal, tengok tengah, tengok hujung. Dia dah tahu dah the whole story apa. Itu orang visual punya behavior. Dia tak suka details. Dia suka input yang small, cang-cang, bullet point, and then that's it. Dah ada yang jam dah. Okay, so itu adalah behavior dan juga karakter untuk orang-orang yang visual. Okay, orang-orang yang visual. Okay, sekarang kita pergi yang ke yang auditory pula. Tapi sebelum tu, sekiranya anda ada soalan kan, tolong tuliskan terus dekat ruangan komen tu. Tuliskan dekat ruangan komen tu, tak payah tunggu bila saya nak tanya, bila ada soalan ke apa, tak payah. Okay, terus tulis je kat ruangan komen tu. Okay. Dan kemudian yang kedua ialah orang yang auditory. Orang auditory bila dia bercakapnya nadanya satu persatu dan ianya ada irama. Sebab dia suka dengan bunyi suara dia sendiri. Dan orang auditory, dia ni sangat panjang fokusnya. Dia mampu baca, dia mampu proses buku yang tebal macam ni. Ni, report, bagi dia data banyak macam ni dan dia akan hadap. Bagi kat orang visual, minta maaf. Dia baru baca muka surat pertama, muka surat kedua, lepas tu dah tak boleh.
tak boleh buat benda ni, tak boleh. Orang auditori dia sangat cintakan data. Dia tak cukup bagi foto, dia tak cukup. Give gambar je. Mana descriptionnya? Describe lah gambar ni tentang apa, findingnya tentang apa, siapa yang buat, kat mana jumpa, and so on. Dan orang auditori kalau dibagi kerja, selagi dia tak dapat semua data yang diperlukan, dia tak start kerja. Ini masalah orang auditori. So bila kita bagi arahan dekat orang yang auditori ini, kita nak kena bagi dia arahan yang sangat detail, baru kerja dia berjalan. Dan kemudian Tuan Afan tanya orang micromanage. Micromanage tu another thing ya. Dia lain. Dia lain. That's another thing. That's leadership style. Dia tak behavior sangat. Dan orang auditori bila dia bercakap, pantang kena potong. Sebab dia bercakap ni slow. So dia mengambil masa untuk mencari perkataannya. Macam itulah. Itu adalah orang auditori. Dan orang auditori suka memilih perkataan-perkataan yang bombastik yang kita ni jarang nak guna. Contohnya macam mara bahaya, apa sekalipun. Siapa yang guna apa sekalipun dalam bahasa hari-harian? Ada ke? Tak ada tak? Okey. Baik. Tuan Khalid, soalan tu nanti saya jawab kemudian ya. Baik. Dan kemudian orang auditori. Orang auditori ni, dia sangat pedulikan apa yang orang cakap, apa yang orang kata tentang dia, tentang apa yang akan dia lakukan, apa tindakan dia yang akan buat, proposal dia sangat pedulikan apa yang orang kata. Kalau orang visual, dia akan pedulikan orang tengok dia macam mana, image dia di depan orang lain. Kalau yang auditori, dia akan pedulikan apa yang orang kata. Kalau dia pergi shopping dekat Aeon, pilih kasut tu kan, kalau aku pakai kasut ni kan, apa agaknya orang kata dia macam tu lah. So kalau dia nak propose kan, projek program dengan management, dia akan fikir agaknya nanti bos kata apa. Macam tu lah. So itu adalah orang auditori. Ada tak? Orang safety sangat jarang ada auditori. Yang saya jumpa super auditori Cikgu Aziz. Tapi Cikgu Aziz pun dia sekarang dah balance. Okay? Baik. Okay. Right. Yang seterusnya, golongan yang ketiga ialah orang kinestetik. Dan ini adalah golongan yang paling banyak dekat kalangan orang safety. Okay. Golongan ni paling banyak. Okay. Yang pertama, orang kinestetik memproses data melalui perbuatan dan juga melalui perasaan. Ini dua ni ialah karakter orang kinestetik. Okay. So orang kinestetik bila dia berpakaian, dia tak pernah peduli apa akan orang cakap. Dia tak peduli image dia kat depan orang lain. Yang penting ialah dia rasa selesa dan dia rasa confident. Okay. Dan kalau dia pakai pakaian, biasanya dia akan pakai pakaian yang berguna. Pakaian berguna itu macam mana? Contohnya ialah bila dia pilih seluar, dia akan pilih seluar yang banyak poket. Okay. Contoh janji pakai baju tutup aurat dah jalan. Color matching ke tidak itu belakang cerita, janji aku dah pakai baju dah lah. Okay.
Dan orang kinestetik bila dia ketawa, dia akan ketawa bagaikan tak ada orang kat sekeliling dia, walaupun mak mertua dia ada kat depan dia, depan muka dia sebenarnya. Dia akan ketawa ho 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 ho. Dia akan ketawa bersungguh-sungguh. Ini orang-orang kinestetik. Orang kinestetik juga mempunyai masalah fokus. Fokusnya pendek. Kita kalau bercakap dengan dia ni nak kena laju. Dan orang kinestetik bila kita bercakap dengan dia, kita kena pegang dia. Pegang, touch. Waalaikumsalam Tuan Nissan Skyline. Tak sangka ada kereta Jepun join kita. Okay, baik. So orang kinestetik suka disentuh, suka dipegang, suka di-touch. Touch. Pernah tak tuan-tuan dan perempuan sekalian buat toolbox, lepas tu datang orang seorang ni dia duduk menggesel-gesel dengan kita? Pernah tak? Sebenarnya bukan gatal ya. Sebenarnya bukan. Dia sebenarnya tengah proses data. So macam mana nak manage orang ni? Bagi dia contohnya bagi dia pensel, bagi dia pen ke? Nampak tak pen? Bagi dia pensel ni, suruh dia pegang. Kalau presenter, kalau anda selalu pergi training kan, presenter tu akan pegang marker pen, lepas tu dia akan pulas, dia akan main terpusing. Dia ni suka menyentuh. Ni dia. Alright. So ini orang kinestetik. Orang kinestetik juga kuat sentap. Orang kinestetik juga kuat sentap. Ini kita boleh observe dekat dalam grup WhatsApp, dalam grup Telegram, bila berdebat, bila kita berbincang ni kan, mesti ada yang dah lah aku cakap tak nak dengar. Lantak engkau le. Ada tak? Ada tak jumpa ni? Okay. So itu orang-orang kinestetik ni. Okay. Dan orang kinestetik bila nak diajar, kena bagi dia praktikal, kena bagi dia buat. So itu ciri-ciri orang kinestetik. Okay. So bila bertutur, bila bercakap dengan orang kinestetik, anda nak kena bercakap mengikut pace dia. Anda nak kena lawan dia punya laju tu dengan tangan-tangannya semua sekali anda nak kena tengok. Okey? Bila bercakap dengan orang auditori pula, sabar. Bagi dia habis cakap. Sebab orang visual, sebab dia laju kan, so dia suka meneka apa perkataannya, lepas tu nak ni. Itu pantang. Dan kemudian bila dengan kinestetik, kita nak kena sentuh. Betul? Baik. So sebab itu bila kita berkomunikasi ni, inilah yang saya kata basic skill and knowledge sebagai coach. Bila kita berkomunikasi dan bila kita berurusan dengan orang-orang ni, ada gayanya yang kita nak kena follow dan juga pantang larangnya. Okey. Baik. Soalan setakat ni. Saya baca tadi. Okey. Komen saya tentang soalan ini. Orang yang micromanage. So orang yang micromanage bagi saya itu ialah dia management style. Itu bukannya traits daripada tiga jenis kumpulan ni. Tak. Sebab orang yang visual pun boleh micromanage. So itu boleh berlaku at any time. At any group. Okay. Soalan yang seterusnya ialah, tengok best lah StreamYard boleh tunjukkan komen dengan soalan.
Mungkinkah ada orang yang auditory and visual? Ya. Mengikut secara normalnya, biasanya akan ada dua delia yang kuat. Biasanya ada kinesthetic visual kinesthetic, VK, ataupun auditory dengan visual biasanya jarang. Sebab dua ni agak bertentangan. Kalau auditory kinesthetic mungkin. Orang tu dia kinesthetic dan dia tak banyak cakap, dia selalu mendengar. Kalau anda kat dalam meeting dan meja anda ialah meja yang panjang, anda kat depan ni, lepas tu meja tu panjang ke belakang ke sana kan. Orang yang duduk kat depan, yang paling dekat dengan anda, most likely itu adalah visual sebab dia nak tengok tanpa ada halangan. Orang yang duduk kat tengah most likely adalah auditory. Sebab dia ni sebenarnya tak kisah nak duduk kat mana, tapi sebab yang kat belakang tu biasanya kena booking dengan geng kinestetik. Geng kinestetik suka duduk kat belakang, lepas tu dia tangan dia tu tengoklah, tangan dia kalau pegang tu dia akan pusing-pusing, lepas tu ketuk-ketuk semua sekali. Dan kemudian orang auditory bila dia duduk, biasanya dia akan duduk macam ni. Dia akan duduk macam ni. Dia akan bagi telinga dia kepada anda. So, dalam komunikasi, banyak kan yang diajar bila berkomunikasi mesti tengok mata? Kan? Ada tak? Excuse me. Ada tak belajar? Ada tak belajar tips tu? Bila bercakap dengan orang mesti tengok biji matanya. Ada tak? Okay. So, ada. Okay. So, ceritanya bukannya semua selesa. Yang auditori paling pantang tengok biji mata. Dia paling tak suka orang tengok biji matanya, dia paling tak suka orang tengok mukanya. Memang tak suka. Orang visual pantang anda tak tengok matanya. Kalau anda bercakap tak tengok mata dia, tengok mata tau, dia boleh tahu tau, anda tengok kat pipi, anda tengok kat sini, dia boleh tahu. Dan orang visual ni dia cepat tangkap, dia tengok, dia sekali pandang dia tengok, baju awak tak gosok Dia boleh nampak sekali kedut-kedut tu semua sekali tu, dia boleh nampak. Mata dia memang laju. Kalau buat inspection, baru langkah masuk ke dalam dia terus terus nampak. Oh sudah. Ni orang visual, kuat mata. Memang laju. Okay. Jadi, bila kita nak berkomunikasi, kita nak assess dulu dia ni visual ke, dia ni auditory ke dia ni kinestetik. Dan baru kemudian kita adjust macam mana kita bercakap, dan kemudian kita pun nak kena faham dia punya behavior, sebab itulah dia punya ciri-cirinya. Macam mana saya work dengan klien saya, macam itulah. Kalau dia perlukan much detail, dah tahu dia ni tak cukup dengan satu perkataan sahaja. Dia ni nak kena cakap, nak kena terangkan dengan betul-betul. Okey, boleh? Betul. Okey, soalan daripada Abang Jackie. Macam mana nak bina diri untuk jadi visual, auditory dan kinestetik? Macam mana caranya? Okey. Caranya mudah sahaja. Caranya ialah, yang pertama ialah tiru. Tiru apa yang mereka buat. Okey. Bila mereka bercakap, kita pun nak kena praktis juga untuk bercakap dengan secara laju. Mula-mula mungkinlah tak laju sangat, tapi lama-lama tu kita bolehlah dapat dia punya gear tu, daripada gear 1, gear 2, gear 3, lama-lama dia pun jadi makin lama makin laju. Okey. Dan kemudian yang seterusnya, sekiranya orang visual, daripada orang visual dia nak jadi kinestetik, dia nak belajar jadi auditory, which is very very hard.
Apa yang dia boleh buat ialah start membaca. Banyakkan membaca. Orang visual dia suka menonton. So banyakkan membaca dan kemudian pace down. Belajar untuk pace down. Belajar untuk belajar untuk listening. Belajar untuk listening is a very good how to become more auditory and less visual. Okay? Kalau nak jadi kinestetik pula, bersukan. Banyakkan bersukan. Banyakkan pergerakan. Itu caranya. Kalau yang lain untuk excite your senses, kalau dalam kelas kita ada senaman-senamannya lah yang kita akan berikan. Dia sampai tahap kan, anda boleh bezakan bunyi daripada dua orang tanpa melihat. So itu itu exercise yang kita bagi. Dua orang akan buat bunyi tanpa anda melihat, anda dengar bunyi tu anda dah tahu dah ini bunyi siapa. Bukan bunyi pakai mulut, dia bunyi pakai perkara yang lain. Okey. Okey, baik. Yang seterusnya. Okey. Cik Kim. Okey. Saya perkenalkan, ni Cik Mustaqim NLP. Ini cikgu saya untuk yang mengajar saya sampai jadi tauliah NLP practitioner. Sabtu ni saya akan bersama dengan Cik Kim belajar tentang mengenali orang yang nak bunuh diri. Sesiapa yang berminat boleh direct message kat saya, interested, nanti saya paskan iklannya. Iklannya dia dah turun ke bawah. Ada lagi 5 orang kata Cik Kim boleh daftar. So jomlah kita belajar mengenali orang yang bunuh diri. Interesting benda-benda ni semua sekali. Baik. Okay, so direct message dengan saya ya, sebab senang saya nak cari nanti. Baik. Siti Awa, apa tips orang visual nak ajar orang auditory? Visual nak cepat je, yang auditory nak details baru boleh faham. Okay. Okay. Kalau macam saya, macam mana saya buat? Untuk auditory, saya akan bagi dia nota, saya akan bagi dia link untuk dia pergi rujuk. Ceritanya, kita ni ada limited time bila kita nak menyampaikan sesuatu topik. So bagi dia yang penting, yang must know. Kita bila kita menyampaikan ni, dia ada 2 perkara. Yang pertama ialah must know, wajib tahu, dan kemudian yang kedua ialah good to know. Good to know ni tak wajib tahu. Bagi yang wajib tahu dulu dan kemudian tunjukkan dia kat mana dia nak dapatkan detailnya. Dia macam tu. Ataupun offer dia personal session untuk apa namanya? Untuk dia faham dengan lebih lanjut. Sebab keperluan dia tu kita still nak kena attend. Sebagai professional learning facilitator, saya kena entertain, visual, auditory, kinestetik, ketiga-tiganya sekali dalam satu masa. Okay. Contohnya kalau untuk orang auditory ni, sesi tanya soalan ni lah. Ini contohnya. Okay, boleh Baik. Senaman otak. Okay, itu lawak daripada ni. Daripada Cik Mustaqim. Okay. Betul, setengah orang boleh baca orang tu melalui gaya gerak badan. Okay, macam mana saya buat profiling? Macam mana kita nak buat profiling? Bila kita buat profiling, yang pertama sekali inventory yang saya bagi tadi tu, yang banyak-banyak tadi tu, yang itu kita nak perhatikan. Itu yang pertama. Kalau saya akan bermula daripada rambut. Saya tengok rambut. Kalau rambut macam ni botak ni, ini biasanya orang kinestetik. Settle. Kalau orang tu dia
dia visual, dia jarang nak buat benda lah ni. Ini kalau buat rambut macam ni ibarat hukuman gantung bagi dia. Dia tak akan pendek macam ni lah. Even kalau dia nak buat pendek pun dia tak bulat macam ni. Kalau orang kinestetik sangat suka bulat ni. Dan kalau orang kinestetik, dia kalau ada rambutnya lebih panjang daripada ni, rambut tu takkan bersikat. Kalau sikat pun sikat pakai tangan je. Itu orang kinestetik. Okay. So saya start daripada rambut. Dan kemudian yang seterusnya ialah saya akan assess dia daripada pertuturan. Okay. Ingat? Yang visual cakapnya macam mana? Cakapnya laju-laju, lepas tu dengan tangan-tangannya. Dan kemudian kalau yang auditory, dia akan bercakap secara slow. Dan setiap perkataannya dalam. Ada macam tu. Kalau kinestetik pula, dia akan bercakap lebih laju daripada auditory sambil tangannya sama ada pegang anda ataupun dia pegang sesuatu semacam, contohnya macam pen, ataupun dia akan pegang meja. Dia akan pegang meja dan tangannya akan bermain-main lah. So itu yang kedua. Kemudian perkataan-perkataan pilihannya. Oh, now I can see what is the problem. I see. I nampak melalui mata. So, visual. Okay. Oh, that sounds bad. Bunyinya macam teruk tu. Bunyi. Auditory. Kemudian, so kita, apa tindakan kita sekarang? Tindakan. So, itu adalah kinestetik. So, itu yang kita akan tangkap clue-clue ni dan kemudian buat kesimpulan. Awak ni visual kinestetik ke, auditory kinestetik ke, macam mana? Okay, baik. Oh, ada new comment. Botak biasanya handsome. Bayangkan, okay boleh? Bayangkan. Saya tengah bayangkan ni, awak cakap dengan saya keren terbalik. Saya tengah bayangkan ni sekarang ni, macam mana rupa keren terbalik tu. Macam tu lah. Okay, alright. Brain exercise gunakan otak tengah membantu ke untuk kawal dan apply ketiga-tiganya. Ini brain exercise yang yang main dekat game tu yang game tu to me yang itu just impact the brain but not your behavior. Dia macam ni ceritanya. Sebenarnya kita ni ketiga-tiganya adalah sebenarnya ketiga-tiganya kita ada. Ketiga-tiganya ada. Cuma kita mungkin salah satunya terlebih kuat berbanding yang lagi dua. So usah risau sangat. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kita akan jadi visual, kita akan jadi auditory, kita akan jadi kinestetik mengikut keadaan, mengikut situasi. Contohnya masa memandu, mata anda akan tangkap lebih banyak apa yang berlaku kat depan kereta tu kan? So maksudnya pada ketika itu anda sedang visual. Anda boleh tangkap benda yang lebih banyak berbanding dengan orang yang duduk kat sebelah dengan orang yang kat belakang. Ada kambing, mana? Semua orang tampak, orang ni tak tengok ke depan? Tak. Orang lain tengah jadi auditory, tengah baca WhatsApp, ada orang lain tengah jadi kinestetik, tengah main game ke apa. So that's the difference lah. Ada perkongsian oleh Cik Mustaqim, Cik Kim. Profiling melalui wajah antara tools yang boleh membantu diri kita mengenali dan memalih seseorang. Kemahiran profiling berasaskan panca indera juga adalah sesuatu yang natural.
Kebiasaannya digunakan dalam mengambil pekerja untuk ditempatkan sesuai dengan kebolehupayaan diri dan potensinya. Baik. Terima kasih Cik Kim. Cik Kim dia ada buat satu program hiring dengan menggunakan NLP. Benda ni penting. Kenapa? Bayangkan satu department tu semua sekali kinestetik. Tahu tak betapa lambatnya kerja tu jadi. Orang kinestetik ni secara ini kena mengakulah orang kinestetik bila dapat kerja dia tak buat kerja terus. Dia tak buat kerja tu dulu. Dia akan nantikan, dia akan buat benda lain yang tak berkaitan dengan kerja tu. Bila dia rasa dia nak buat, then baru dia buat. Betul tak? Betul tak orang-orang kinestetik semua? Orang kinestetik ni lambat. So anda nak orang yang visual supaya bila buat kerjanya tu dibuat terus. Dan kemudian bagus, dia kena ada balance. So kalau dalam safety lah, kalau orang yang visual ni, dia ni paling bagus dalam melayan auditor, dalam melayan ni, dalam jadikan kempen kita visual cantik, seronok, penuh dengan warna-warni, orang visual. Itu bagus. Okay? Kalau kita perlukan tentera berani mati, kinestetik. Kalau kita perlukan orang untuk buat analisa data, kena cari orang auditori. So itu antara tips-tipsnya lah. Okay, baik. Kalau dalam fikiran nak cakap lain tapi kat keluar mulut lain, kadang-kadang gagap atau tersalah. Macam mana pula sir? Jangan panggil saya sir, panggil saya coach. Okay, baik Atikah. Yang itu namanya super visual. Okay, the brain works faster than what you can say. Itu namanya super visual. So anda nak belajar untuk slow down and then ask yourself, aku nak cakap apa ni? I want to say this, and then you say it. So at that time you are super visual. Kat kepala tengah laju. Dia dah fikir dah lengkap satu cerita rumusan 800 patah perkataan, yang keluar baru nak keluar satu ayat. So itu namanya super visual. Don't worry, benda tu selalu berlaku, especially saya bila dalam keadaan defensif dalam meeting nak menjawab klien, benda tu biasa berlaku. Okay. Lainnya slow, Allah siannya. Okay, baik. Kadang-kadang debar coach tu yang fikir lain, keluar lain. Okay. So kita ni nak kena kenal diri kita sendiri. Bila kita dah kenal diri kita sendiri, aku macam ni, dan barulah kita boleh bekerja dengan harmoni dengan orang-orang lain, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab tu orang bos kita yang visual, dia ni semua benda nak cepat. Sebab dia visual. Kita punya staff pula kalau buat kerja lah lambatnya. Kalau nak buat report tu, reportnya nak detail. Sebab dia auditori. Okay. Dan kemudian ada seorang ni kerjanya balik-balik, kalau buat inspection dia mesti pergi kat kawasan tu. Asal pergi inspection dia mesti melekat dekat situ. Tempat yang lain dia tak pergi. Sebab orang yang kinestetik ni dia setia. Dia suka pasangannya satu je, tak ramai. Kalau yang visual ni dia boleh layan ramai-ramai dengan sama rata. Sebab tu banyak yang visual ni jadi artis. So dia boleh layan dia punya fans tu dengan jayanya. Kalau orang yang kinestetik ni dia tak boleh fans. Bagi dia one is many. Ni kalau ada Haji Zarudin ni mesti dia suka perkataan tu, one is many. Alright. Okay. Alright. Baik. Ada lagi soalan? Okay, selalu okay, selalu dekat kepala ni banyak benda nak diterjemahkan, bila berdepan jadi pendek dan ringkas pula luahannya. Visual. So, masa kita berfikir, kita auditori.
So bila kita nak kita nak susun ayat macam ni, intro, content, kemudian rumusan, kesimpulan. Bila sampai dekat, bila bercakap, kita tiba-tiba jadi visual. So untuk kekalkan kita punya plan tu, cadangan saya ialah tulis dan kemudian cool down dan bercakap macam orang auditori. So dekat sini saya nak bagi tahu yang report finding yang saya telah jumpa. So report finding ni kita buatlah bersama dengan tim kita. Kita ada Zahri, kita ada Bebek, kita ada Atika, kita ada Syafiq Azri. So dia macam tu. So nasihat saya, tulis dan kemudian baca. Itu cara untuk tone down visual dan keluarkan lebih banyak auditori. Okay? Dia jadi lebih senang macam tu. Waalaikumsalam Pak Ya. Baru dapat baby je. Okay, baik. Baby ini pemerhatian saya semasa saya dengan anak saya yang seorang ni lah. Budak semasa dia kecil, ketiga-tiganya kuat. Ketiga-tiganya tuan-tuan. Visual, auditory, kinestetik, tiga-tiga kuat. Sama level. So kita sebagai bapa ni, kalau bapa ni terlalu visual ataupun terlalu auditory, letih. Letih sebab kita melihat dunia kita dari sudut visual je. So kita nak pakaikan dia cantik-cantik, kita nak bagi dia tengok video, tapi dia suka pergi memukul. Itu kinestetik. So bila kita nak belikan hadiah untuk bukan hadiah, kalau kita nak belikan mainan untuk anak kita, kita nak rangsang ketiga-tiganya. So mainan tu mestilah colourful, dan kemudian boleh disentuh dan kemudian ada bunyi tik-tok, tik-tok, tik-tok. Itulah. Itu yang pentingnya. Okay. Boleh? Right. Okay. Baik. So kerja rumah anda, kalau nak lah, sila buat profiling untuk bos anda. Untuk bos anda, ya, untuk bos anda. Tak kira lah siapa bos anda tu. Dan kemudian inbox saya, message saya dekat Facebook esok. Mereka ni adalah golongan yang macam mana dan kemudian apa isu yang anda jumpa dengan belia dengan bos ni, especially bos yang tough, yang anda susah nak bercakap ni lah. InsyaAllah saya bagi tips-tipsnya macam mana nak handle mereka ni. Atau adakah anda nak belajar macam mana nak jinakkan naga-naga ni? Adakah anda nak belajar macam mana nak jinakkan naga? Sekiranya anda nak belajar macam mana nak jinakkan naga, macam mana nak handle mereka dengan lebih baik, saya akan buat program menjinakkan naga. Sekiranya berminat, dekat deskripsi video ni saya ada letak satu link untuk join group WhatsApp. So join dulu group tu, nanti saya akan beri detailnya lagi sebab saya belum finalkan programnya sebab esok pun ada combat. Baru tukar bos tak kenal lagi, so profiling beliau pada peringkat awal ni will help you to build a better relationship from starting today until forever. Jinakkan naga, how should I face my dragon? Iyalah samalah tu. Nak jinak, nak kena tahu macam mana nak berhadapan. Saya akan bagi dua teknik yang penting, iaitu yang pertama ialah mirroring and matching, yang kedua mirroring, yang kedua ialah matching. Dua ni adalah sangat penting. Ada dua ni insya-Allah dengan mana-mana klien, dengan mana-mana bos, dengan mana-mana pekerja senang aja anda nak ni. Anda pun dah dengar kan komen daripada Rob Kelleher hari tu tentang cara saya handle klien. Saya praktis bendalah ni lah. Dan saya ada testimoni daripada colleague saya, Nur Razak, dia pun observe yang saya boleh handle klien yang susah menyusahkan orang lain tu lebih baik berbanding dengan orang lain. So up to you.
Saya buat kelas ni tak lama, 3 jam je. Sebab saya tahu bukannya semua orang ada masa. So saya buka 3 jam aja kepada yang nak belajar basic. Saya bagi yang penting, yang must know, yang anda boleh praktiskan dengan secara immediate. Walaupun kita buat online, kita boleh buat benda ni secara praktikal dekat luar sana. Okay, baik. So, yes. So, check dekat ruangan description, join that WhatsApp group. Saya akan post detailnya esok, pada hari esok. Okay. Dan kepada yang nak join combat, boleh check dekat kita punya posting, link